menerima lawatan dan sesi kunjungan hormat dari delegasi City of Kyoto, JICA, KEAA, pelajar-pelajar Kookmin University Korea Selatan dan dari Namhae County Council Korea Selatan dalam bulan Februari ini sahaja. Lawatan-lawatan ini adalah bertujuan untuk meluaskan kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk teknologi hijau dan agenda masyarakat rendah karbon serta penanda arasan bagi bangunan hijau di Menara MPJB ini. Dalam usaha pemeliharaan warisan di Bandaraya Johor Bahru ini, MPJB melalui Perpustakaan Sultan Ismail telah menganjurkan seminar warisan Johor Bahru dengan kerjasama Persatuan Sejarah Lisan Malaysia pada awal Februari ini. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada para NGO yang aktif dalam menganjurkan program serta menyokong usaha-usaha pemeliharaan warisan yang ada di Bandaraya Johor Bahru selama ini. Seterusnya, pada 22 Februari yang lalu, MPJB telah melancarkan garis panduan perancangan MPJB dan MPJB Fastlane. Garis panduan perancangan MPJB ini ialah salah satu usaha untuk memperincikan pelaksanaan komponen Smart City, masyarakat rendah karbon dan bandar selamat serta memperkemaskan garis panduan perancangan sedia ada agar ianya seiring dengan agenda pembangunan semasa. Penyediaan garis panduan ini adalah bertujuan bagi memudah cara pihak-pihak yang berkaitan dalam urusan penyediaan pelan pemajuan dan pematuhan syarat pembangunan. Di dalam majlis yang sama, MPJB juga telah melancarkan Johor Fastlane MPJB yang melibatkan penambahbaikan proses pemajuan yang akan dilaksanakan secara pantas bermula daripada sebelum kelulusan pelan sehingga siap beroperasi melalui gabungan proses di peringkat kelulusan pelan, pembinaan di tapak VCC dan lesen pengoperasian. Saya percaya dengan pelancaran garis panduan dan inisiatif-inisiatif ini mampu meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan MPJB kepada semua pihak, khususnya berkaitan pembangunan di Bandaraya Johor Bahru. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada ketua-ketua jabatan serta warga kerja MPJB yang telah menjayakan program-program MPJB pada bulan ini. Para hadirin yang saya hormati sekalian, rata-rata warga Bandaraya kini maklum akan penyediaan laluan basikal di sekitar pusat Bandaraya Johor Bahru oleh MPJB. Penyediaan laluan basikal ini merupakan salah satu usaha untuk menggalakkan penggunaan basikal atau kenderaan mesra alam di bandaraya ini dan mempromosikan kehidupan masyarakat rendah karbon di Johor Bahru. Selain itu, ianya juga menggalakkan warga bandaraya untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Laluan basikal yang disediakan oleh MPJB ini adalah sepanjang 15.08 km. Di sekitar pusat bandaraya yang melibatkan jalan-jalan utama seperti Jalan Air Molek, Jalan Yahya Awal, Jalan Tasik Utara, Jalan Datin Halimah, Jalan Wong Afuk, Jalan Kolam Air dan lain-lain lagi. MPJB sedang dalam usaha untuk menambah lagi laluan basikal ini bagi memastikan kesinambungan laluan ke lokasi-lokasi utama pusat bandar serta menambah baik laluan dari semasa ke semasa. Laluan ini turut dilengkapi dengan beberapa ciri keselamatan seperti aluminium solar reflective stud, papan tanda basikal, logo basikal pada pavement dan papan tanda lorong basikal untuk tujuan sharing of lane. Saya memahami bahawa terdapat pelbagai pendapat mengenai laluan basikal yang disediakan ini. Ada yang menyokong usaha ini dan ada yang tidak menyokongnya. Terutamanya pendapat yang mengatakan bahawa ianya boleh mengundang kepada pelbagai masalah. Namun begitu, sebagai sebuah bandaraya yang maju dan sedang bergerak ke arah sebuah bandar yang mampan, perubahan meskipun kecil ke arah usaha tersebut perlu dilaksanakan. Seiring dengan bandar-bandar maju yang lain, laluan basikal ini disediakan bagi menangani isu ketiadaan infrastruktur basikal yang lengkap yang menyokong muat pengangkutan awam di Bandaraya Johor Bahru ini. Ianya juga bagi mengurangkan konflik di antara penunggang basikal di atas jalan raya dan pengguna kenderaan lain serta sedikit sebanyak berusaha untuk mengurangkan kadar pelepasan karbon udara yang menyumbang kepada pencemaran udara dan menjejaskan kualiti kehidupan masyarakat di bandaraya ini.
Laluan basikal ini adalah berfungsi untuk memberikan panduan keselamatan khususnya kepada penunggang basikal serta dalam masa yang sama untuk mengingatkan pengguna kenderaan lain agar dapat turut sama berkongsi ruangan jalan yang baik dengan baik dan memandu dalam keadaan selamat. Penyediaan laluan basikal ini juga adalah mengikuti spesifikasi dan piawaian keselamatan lain yang berkuat kuasa. Oleh yang demikian, dalam kesungguhan kita untuk bergerak selangkah ke arah sebuah bandaraya yang mampan dan kondusif kepada pengangkutan awam, usaha seperti ini perlu dilaksanakan untuk memanfaatkan setiap warga bandaraya. Para hadirin yang saya hormati sekalian, dalam menyokong usaha untuk menjayakan agenda Johor Bersih di Bandaraya Johor Bahru ini, MPJB telah melaksanakan program plogging atau litter picking setiap minggu yang dijayakan oleh warga kerja MPJB dan juga warga bandaraya. Usaha ini telah digiatkan dengan lebih lagi melalui aktiviti litter picking setiap hari Ahad di kawasan pusat bandar dan lokasi-lokasi lain di dalam kawasan MPJB. Program ini dijalankan untuk memupuk budaya menjaga kebersihan alam sekitar dan menggalakkan warga bandaraya sama ada individu, peniaga, pekerja, agensi kerajaan dan swasta untuk sama-sama meluangkan masa membersihkan kawasan persekitaran masing-masing setiap hari. Untuk makluman, sejak 1 Januari 2023 sehingga kini sekurang-kurangnya sebanyak 6,180 kg sampah telah dikutip melalui aktiviti plogging ini. Jumlah berat sampah yang dikutip ini bukanlah satu pencapaian yang perlu dibanggakan. Malah ianya adalah gambaran bahawa sikap dan mentaliti masyarakat di bandaraya ini masih tidak peka dan sayangi persekitaran masing-masing. Melalui jumlah kutipan sampah melalui aktiviti plogging ini sahaja, kita maklum bahawa sikap masyarakat kita masih jauh jika hendak dibandingkan dengan rakyat negara maju. Ini belum lagi sekiranya dibandingkan budaya kitar semula, sisa ataupun sampah antara kita dengan masyarakat di negara maju. Oleh yang demikian, saya ingin menyeru semua pihak agar menggiatkan usaha untuk memastikan bandaraya kita ini bersih serta selamat. Pada masa yang sama, MPJB juga akan meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan berkaitan anti-litter, termasuk mengenakan kompaun yang sewajarnya bagi pengajaran bersama. Saya juga ingin menyeru kepada konsesi berkaitan untuk meningkatkan lagi kualiti kerja pembersihan di dalam kawasan MPJB, termasuk memperluaskan lagi gerak kerja penguatkuasaan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, untuk makluman semua, sebentar lagi akan diadakan majlis pelancaran MPJB Sport version 2 di panggung Cempaka Menara MPJB. Selaras dengan pelaksanaan Smart City di bandaraya ini, MPJB komited mengorak langkah terkehadapan bagi melaksanakan transformasi digital di dalam menyampaikan perkhidmatan kepada warga bandaraya dan menormakan penggunaan teknologi digital serta cashless society. Justru pada tahun ini, MPJB melalui Jabatan Penguatkuasaan dengan kerjasama pihak Tetuan Presgo Gateway Sdn Bhd telah menambah baik sistem letak kereta yang sedia ada, iaitu aplikasi MPJB Sport yang dibangunkan sejak 2016 kepada aplikasi MPJB Sport version 2. Antara penambahan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam MPJB Sport version 2 ini adalah semakan dan bayaran kompaun bagi kesalahan letak kereta dan kesalahan lalu lintas dapat dilakukan. Permohonan dan pembayaran sewa petak sementara dan petak reserve secara dalam talian bagi penjaja dan premis perniagaan juga dapat dilakukan melalui apps tersebut. Bayaran kupon letak kereta secara atas talian mengikut kadar harian, mingguan dan bulanan. Paparan iTraffic bagi mendapatkan maklumat terkini keadaan lalu lintas di sekitar MPJB. Penyediaan ruang iklan yang boleh dimanfaatkan oleh syarikat-syarikat luar bagi mempromosikan perniagaan mereka. Tambahan lagi, pengemaskinian maklumat berkaitan info MPJB dan Bandaraya Johor Bahru juga akan disertakan dalam aplikasi ini bagi memudahkan warga bandaraya maupun pelancong untuk mengetahui maklumat berkaitan tempat letak kereta swasta, lokasi Dewan Serbaguna, gerai-gerai di bawah MPJB dan serta info-info lain yang akan dikongsi melalui aplikasi ini. Usaha ini pastinya memberikan manfaat kepada warga bandaraya dalam memastikan
perkhidmatan MPJB dapat diperolehi di hujung jari tanpa perlu berurusan di kaunter pejabat. Dengan penambahan pelbagai fungsi di dalam MPJB Sport version 2 ini, khususnya permohonan petak reserve penjaja dan premis perniagaan secara atas talian serta penambahan paparan CCTV raya di sekitar MPJB yang digabungkan dalam satu aplikasi telah menjadikan MPJB sebagai PBT pertama di Malaysia yang menggunakan aplikasi pengurusan tempat letak kereta secara digital sepenuhnya. Aplikasi MPJB Sport version 2 yang kini mempunyai sebanyak 400,000 pengguna berdaftar ini juga membenarkan pemilik akaun membuat bayaran bagi pihak ketiga yang tidak mempunyai akaun dengan cara mendaftarkan nombor kenderaan mereka di dalam akaun pemilik dan terus membuat pembayaran secara dalam talian. Justru itu, masyarakat khususnya warga Bandaraya Johor Bahru disaran untuk memuat turun aplikasi ini dalam telefon pintar masing-masing kerana bermula 1 Jun 2023, segala urusan tak kereta di bawah petak bayaran MPJB telah didigitalkan sepenuhnya dan tiada penggunaan kupon parking. Harus bersedia untuk mendapati dan berani arus teknologi yang cenderung pendigitalan dalam urusan seharian. Ianya bukan sahaja memudahkan semua pihak, malah ianya juga telus selebih efisien. Selain daripada itu, MPJB juga dalam usaha membuat penyeragaman uniform bagi anggota penguatkuasa lantikan MPJB yang ditempatkan di bahagian penguatkuasaan tempat letak kereta sebagaimana uniform warden lalu lintas. Dengan penyeragaman ini membolehkan anggota yang bertugas di lapangan mengambil tindakan bukan sahaja di bawah peruntukan perintah lalu lintas jalan, peruntukan tempat letak kereta MPJB pindaan 2017, malah anggota juga boleh mengambil tindakan ke atas kesalahan di bawah peruntukan PBT. Anggota yang menguatkuasakan penguatkuasaan tempat letak kereta juga merupakan anggota penguatkuasa MPJB yang mana warga bandaraya perlu hormati sebagai penjawat awam yang melaksanakan tugas di lapangan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, di penghujung ucapan ini saya ingin mewar-warkan beberapa program yang akan dianjurkan MPJB pada bulan Mac. Pertama, pada 10 hingga 11 Mac ini, MPJB bersama Kelab Basikal Darul Takzim akan menganjurkan kejohanan Kriterium Johor Bahru 2023, Mayor's Cup dan Fun Ride 20 km di dataran Bandaraya Johor Bahru. Terdapat dua kategori utama iaitu road bike dan mountain bike. Terbuka kepada 9 kategori umur iaitu lelaki dan perempuan youth, lelaki dan wanita junior, lelaki dan wanita terbuka, lelaki Master A dan B serta pasukan pihak berkuasa tempatan. Untuk maklumat lanjut berkaitan kejohanan kriterium ini, anda boleh menghubungi unit sukan MPJB serta melalui laman web rasmi MPJB. MPJB juga akan meneruskan program JB Neon Recreational Night pada 10 Mac dan JB Car Free Day pada 18 Mac 2023. Warga bandaraya adalah dijemput untuk menyertai semua program anjuran MPJB ini dan makluman program akan diwawarkan dari semasa ke semasa. Setakat ini sahaja ucapan saya hari ini. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat bilangan 1 Palang 2023 bertarikh 31 bulan Januari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yurma fi syai'un fil ard wala fi samai wa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 1 Palang 2023 bertarikh 31 hari bulan Januari 2023 bagi diterima dan diluruskan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Jayasilin Anaki Gopal menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 1 2023 bertarikh 31 Februari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. 28 Februari, 31 Februari tak ada.
Seterusnya, perkara 4, mengesahkan penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. Perkara 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 15 hari bulan Februari 2023. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Pani Selvam membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 15 Februari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Alauddin bin Hamid menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 2 2023 bertarikh 15 Februari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 21 hari bulan Februari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar, saya Nur Zamsyah bin Mat Yunus membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 21 hari bulan Februari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Chan Sansa menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 2 2023 bertarikh 21 Februari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 15 Februari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Syekh Ahmad Afiq bin Syekh Abdul Rahman membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan alam sekitar bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 15 hari bulan Februari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Saifuddin Yusof menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 2 2023 bertarikh 15 Februari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.4, menerima penyata jawatankuasa pelesinan bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 20 hari bulan Februari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Zainun binti Baharum membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesinan bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 20 hari bulan Februari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelesinan bilangan 2 2023 bertarikh 20 Februari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.5, menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 16 Februari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, saya Muhammad Hairul Azlan bin Sulong membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 16 hari bulan Februari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Pani Selvam menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 2 2023 bertarikh 16 Februari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.6, menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 20 Februari 2023. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Saadia binti Husin membawa usul supaya penyata jawatankuasa taksiran bilangan 2 Palang 2023 bertarikh 20 hari bulan Februari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa taksiran bilangan 2 2023 bertarikh 20 Februari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan.
Seterusnya perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman 5.1 menerima penyata jawatankuasa pusat setempat OAC bilangan 3 palang 2023 bertarikh 8 Februari 2023 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OAC bilangan 4 palang 2023 bertarikh 20 Februari 2023 untuk diterima sebagai makluman. Penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 2 2023 bertarikh 8 Februari 2023 dan penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OAC bilangan 4 2023 bertarikh 20 Februari 2023 diterima sebagai makluman. Seterusnya usul penangguhan. Dipersilakan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berhormat Datuk Pengurusi, saya Tun Chaling membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 2 palang 2023 bertarikh 28 hari bulan Februari 2023 ditangguhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengurusi, saya Nur Azhar bin Abdul Hamid menyokong usul tersebut. Terima kasih. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 2 2023 bertarikh 28 hari bulan Februari 2023 ditangguhkan. Dengan ini, ucapan penangguhan tiada pada pagi ini. Yang berhormat Datuk Bandar, Barisan Ahli Majlis, Tuan-Tuan Seusaha, Timbalan Seusaha, Ahli-Ahli Ofisio, para pemerintah, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, mesyuarat bilangan 2 palang 2023 pada pagi ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Berhormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan Indah Merah dan mohon pada sidang hadirin dan ahli mesyuarat untuk berdiri. Okey, untuk makluman ahli mesyuarat dan sidang hadirin,